Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. 6 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 365 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Pandemik COVID-19 memberikan banyak pengajaran yang berharga dengan keperluan untuk mempercepatkan transformasi digital. Antara yang turut menjadi keperluan ialah untuk tidak meninggalkan sesiapa pun, memastikan ruang siber yang selamat dan keperluan untuk peraturan baharu bagi dunia yang lebih digital. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Singapore International Cyber Week SICW dan persidangan Menteri-Menteri ASEAN mengenai keselamatan siber AMCC ke-7. Persidangan diadakan di Republik Singapura. Semasa sesi meja bulat yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa yang juga selaku Menteri bertanggungjawab bagi keselamatan siber negara Brunei Darussalam berkata, domen digital menjadi lebih penting dalam kehidupan seharian dengan ancaman yang lebih serius dan mencabar. Tambahnya lagi, domen digital yang tanpa sempadan memerlukan kerjasama antarabangsa ke arah membina rangka kerja teguh bagi melindungi ruang siber dan menggalakkan keyakinan dan kepercayaan terhadapnya. Dengan tema Digital Security A Shared Responsibility SICW 2022 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Republik Singapura. Semasa SICW 2022, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga berpeluang memerhati dan menyokong para pelajar dari Universiti Teknologi Brunei UTB yang menyertai Singapore Cyber Conquest SCC. Sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan positif kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku kedua tahun 2022. Aktiviti ekonomi utama tersebut ialah sektor industri yang menyumbang sebanyak 72.7%, diikuti oleh sektor perkhidmatan 26.3% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 1%. Dari segi sektor minyak dan gas dan sektor bukan minyak dan gas pada harga tetap, sektor bukan minyak dan gas menunjukkan peningkatan sebanyak 1%, manakala sektor minyak dan gas menurun 9.3%. Penurunan itu menyebabkan pertumbuhan negatif kepada KDNK negara bagi suku kedua tahun 2022 iaitu sebanyak 4.4% berbanding tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan dalam subsektor-subsektor seperti hiliran, pengangkutan udara, perhubungan dan perikanan. Sementara itu, mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK pada suku kedua 2022 didorong oleh penurunan ekspor barangan dan perkhidmatan 7.9% tahun ke tahun. Ini diikuti oleh penurunan perbelanjaan kapital swasta dan kerajaan dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan. Walau bagaimanapun, penurunan tersebut diimbangi oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah sebanyak 3.8%. Laporan penuh KDNK suku kedua tahun 2022 boleh diperoleh melalui deps.mofe.gov.pn.
Kementerian Kesihatan nasihatkan orang ramai tentang status ubat batuk jenis sirap di negara Brunei Darussalam berikutan amaran yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai 4 produk ubat batuk jenis sirap dipercayai mengandungi bahan kimia toksik tinggi yang dikaitkan dengan tragedi kematian 66 kanak-kanak di Gambia. Susulan laporan media mengenai kejadian itu dan juga di Indonesia, Kementerian Kesihatan maklumkan bahawa 4 produk ubat batuk keluaran syarikat Maiden Pharmaceutical India tidak pernah diimport dan dijual untuk kegunaan orang ramai di negara ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga maklumkan keempat-empat ubat batuk yang terjejas tidak berdaftar dengan pihak berkuasa di negara ini. Walau bagaimanapun, orang ramai yang mempunyai bekalan ubat-ubat batuk jenis sirap tertera dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Jika mengalami kesan adverse, kesan sampingan dan merasa tidak sihat selepas pengambilan sebarang ubat, hendaklah mendapatkan nasihat lanjut daripada doktor dengan segera atau ahli farmasi jika mempunyai sebarang kebimbangan. Setakat ini, tiada laporan mengenai kesan adverse atau kematian yang berkaitan dengan penggunaan ubat batuk jenis sirap dalam kalangan kanak-kanak telah diterima oleh pihak berkuasa di negara Brunei Darussalam. Berdasarkan maklumat terkini, Kementerian Kesihatan maklumkan ubat batuk jenis sirap di negara ini tidak perlu digantung penjualan dan pengedarannya. Persekolahan agama di negara Brunei Darussalam telah menyumbang dengan berkesannya kepada kemantapan hidup beragama di negara ini. Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berucap demikian di Majlis Penyampaian Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Agama Darjah 6 bagi Sekolah Agama Antarabangsa Jerudong. Pengiran Datin Syazainah binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sharifuddin seterusnya berkata, kerjasama rapat antara guru dan ibu bapa atau penjaga murid sepanjang mereka mengikuti sekolah agama maupun dalam waktu-waktu melalui peperiksaan telah mewujudkan jalinan hubungan yang sangat istimewa. Dear students, I would like to speak directly with you all. I know the best way to attract your attention is to converse in English. Let me begin by offering my congratulations. Seramai 60 murid yang lulus peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Agama Darjah 6 tahun 2021 menerima sijil masing-masing dengan peratus pencapaian sekolah bagi Sekolah Agama Antarabangsa Jerudong ialah 98.3%. Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis penutupan program Brunei Darussalam berselawat sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Masjid Suri Sri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan disertai oleh lebih 500 jemaah. Majlis juga diisikan dengan majlis selawat perdana dan tazkirah bertajuk Kami Rindu Ya Rasulullah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibu Daud, penceramah bertauliah dari Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang dikongsikan kelebihan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan baginda di Mekah dan di Madinah bersama para sahabat. Dunia dan juga akhirat. Amin ya Rabbal. Nah, hanya yang 5 contoh. Yang Ustaz Muaz contoh. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Telisai dan Ketua Kampung Telisai yang bermula Rabu lalu berakhir kemarin di Sekolah Rendah Tumpuan Telisai. Dalam ucapannya, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong, menggariskan pilihan yang dibuat mestilah tepat demi masa depan kepimpinan yang bakal diterajui oleh seorang penghulu mukim dan ketua kampung.
Calon tunggal bagi mengisikan jawatan penghulu Mukim Tedisai ialah Awang Haji Haslan bin Haji Syahbudin, 55 tahun, manakala Awang Sofian bin Haji Muhammad Yusof, 47 tahun, calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Tedisai. Agama Islam menggalakkan umatnya untuk sentiasa bersedekah. Membiasakan diri dengan bersedekah merupakan kunci utama diperluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semakin banyak wang, harta, ilmu ataupun khidmat yang disedekahkan, akan bertambahlah rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Sedekah Amalan Terpuji. Sesungguhnya pahala dan keutamaan bersedekah itu sangat besar dan banyak. Ini jelas terbukti dengan banyaknya dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang banyak menyebutkan tentang ganjaran dan kelebihan bersedekah. Antaranya, pertama, mendinding diri daripada api neraka. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan harta orang yang bersedekah. Ketiga, pahala sedekah jariah itu sentiasa mengalir walaupun setelah ia meninggal dunia. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah, bersedekah bukanlah suatu amalan yang boleh dipaksakan. Oleh itu, cukuplah kalau kita bersedekah dengan sesuatu yang mudah, biarpun nilai atau kadarnya sedikit. Bahkan jangan sesekali-kali barang atau nilai yang sedikit itu menghalang kita untuk bersedekah. Ini kerana biarpun sedikit, ia tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan di Jalan Bukit Bendera, Daerah Tutong. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Akhlak Rasulullah SAW yang antara lain menyeru agar meneladani akhlak serta kepribadian Rasulullah SAW di samping menerapkan sunnah baginda agar dapat diadaptasikan dalam kehidupan seharian. Majlis antara aktiviti keagamaan pertubuhan berkenaan dalam menyemarakkan dan memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda bagi memohon syafaat daripadanya. Projek Pencinta Kalam Allah Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam yang melengkapkan bacaan 30 juz Al-Quran diraikan dengan Majlis Khatam Al-Quran kali keempat. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Hadir Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, seramai 45 orang ahli persatuan menyertai projek Pencinta Kalam Allah peringkat keempat ini. Juga menyertainya Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib Dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Projek antara lain bertujuan untuk mendorong para ahli mendekatkan diri kepada Al-Quran yang merupakan panduan hidup yang lengkap. Acara Jualan Murah Kebangsaan Brunei Celebration BSB 2022 kembali lagi dengan tema berbelanja di Brunei. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna dalam siaran akhbarnya maklumkan Brunei Celebration akan diadakan selama 65 hari bermula 28 November 2022. BSB 2022 dihasrat dapat membantu merangsang kegiatan perekonomian negara dengan menggalakkan orang ramai berbelanja di negara sendiri dan menjadikan negara sebagai destinasi membeli belah. Para peniaga yang berhasrat menyertainya boleh menghadapkan borang makluman jualan sehingga 20 November 2022. Muat turun borang dari laman sesawang JPES dan kembalikan melalui email sales@jpes.gov.bn atau terus ke kaunter Jabatan Hal Ehwal Pengguna Jabatan Perancangan Ekonomi.
Sebarang pertanyaan, salurkan kepada JPES melalui aplikasi pengguna bijak, email sales@jpes.gov.bn atau hubungi 223-0223 semasa waktu bekerja.